Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah saya kesambung perbincangan hadis yang kedua lagi pada muka surat 11, poin yang ke-14 ni. Yang mana perbincangan pada petang ini berkait dengan perbezaan kalimah iman dan Islam. Walaupun dari sudut tertentu iman dengan Islam itu ada persamaan, tetapi ada juga perbezaan. Cuba tengok muka surat 11, poin yang ke-14 ni. Jadi sebutan iman secara bersendirian termasuklah di dalam Islam. Begitu juga sebutan Islam secara bersendirian termasuklah juga di dalamnya iman, sebagaimana firman Allah. Maksudnya begini, mana kalau dalam satu ayat, sama ada ayat Quran ke ataupun hadis, bila disebut Islam sahaja, maka dia termasuk kedua-duanya. Mana kalau dalam satu ayat tu sebut satu saja Islam ke, mana termasuk iman. Kalau sebut iman sahaja, itu termasuk sekali dengan Islam. Tetapi kalau dalam satu ayat itu disebut kedua-dua, perkataan iman pun disebut, perkataan Islam pun disebut, maka dia ada makna yang berbeza. Kita sedia maklum dalam perbincangan sebelum ini, Islam ni lebih menjurus kepada amalan zahir manusia, salat, puasa, zakat, yang kita buat menggunakan anggota-anggota zahir ini. Bahkan iman itu dia lebih menjurus kepada amal qalbi, keyakinan kita, percaya pada Allah, pada Rasul, seluruhnya yang kita sebut sebagai rukun iman itu semuanya melibatkan kepercayaan. Itu makna secara khusus. Tetapi kalimah ni, iman dan Islam ni, kalau dia berada dalam ayat, kita kena tengok keadaannya untuk diterjemah apa maksudnya. Okey, cuba tengok di sini contoh kan. Dalam suratul Maidah ayat 3, Allah berfirman, raditu lakumul Islam dinan wa raditu lakumul Islam dinan faman ittarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Aku telah redha bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Sini dia terjemah setakat tu saja. Baik, famanitturra, sesiapa yang terdesak, maka sesiapa yang terdesak makhmasatin, fi makhmasatin, kerana berada dalam keadaan lapar yang tersangat lapar, dalam kelaparan, kebuluran lah kita kata, ghaira mutajanifil li itsm, dalam keadaan mereka tidak cenderung untuk melakukan dosa. Jadi boleh makan sesuatu yang haram kerana terdesak itu. Mana kalau tak makan tu sampai mereka mati, boleh jadi berlaku kekejangan ke. Boleh sekadar untuk ada kekuatan untuk mencari yang halal. Tak bolehlah makan banyak, siap sipai awak kasar pula tu tak boleh. Tu jadi sipai lah pula jadi tu tak boleh, sekadar untuk boleh mencari yang halal itu. Dia bukan bermaksud nak makan pun, tapi kerana ittar, kerana sudah berlaku dalam keadaan terpaksa, tu boleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Baik, fokus kita pada ayat ini adalah kalimah Islam tu. Oleh kerana dalam ayat wa raditu lakumul Islam dinan, Islam di sini dia termasuk kepercayaan dalam hati, hak kita panggil iman itu, dan juga termasuk amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh manusia yang kita sebut sebagai ta'rif pada Islam itu.
Maknanya kalimah Islam ni kalau berada dalam satu ayat tanpa disertai dengan iman, dia merangkumi kedua-dua maksud itu. Baik. Contoh yang kedua, surah Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Untuk supaya lebih ringkas, ana ambil ayat hak mula-mula saja sebab kita nak ambil kalimah aslam tu. Hak lain tu boleh baca sebab ada terjemah di situ. Baik, cuba kita tengok ayat 20 bahagian mula-mula tu. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Apa maksud dia? Maka oleh sebab itu jika mereka berhujah dengan maksud untuk menyangkal dan membantahmu wahai Muhammad, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah. Aslamtu maknanya aku telah Islam, aku telah berserah diri kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi aslamtu, kalimah Islam di sini, Islam tu kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil masdar. Aslama yuslimu islaman, masdar. Kalau bahasa Melayu kita gak kata terbitan lah. Yani penyerahan diri, kita pasrah kepada Allah, itu makna Islam. Kenapa Islam ni agama kita? Sebab agama Islam ni sifat asas dia semua kita serah pada Tuhan. Usaha-usaha zahir itu kita buat tidak bercanggah dengan syariat, kemudian kita fatawakkal 'ala Allah. Baik, jadi kalimah aslam tu di sini telah Islam olehku, kata Nabi. Ini termasuk dengan amantu, sama, termasuk semua tu. Aku telah Islam maknanya aku juga telah beriman. Dia merangkumi kedua-dua makna. Sebab apa? Sebab kalimah Islam tu disebut satu saja dalam ayat itu, tidak digabungkan dengan iman. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai. Kena ingatlah ayat ni Allah sebut kamu tu maksudnya orang beriman. Yalah kita nak faham ayat ni dah, sebab kita dah bukan nak baca tafsir di sini. Nak faham ayat mesti kena tengok ayat siap dan sibak dia, ayat sebelum dan ayat selepas, baru kita boleh faham konteks ayat tu. Jadi siapa yang dikatakan tuhibbunaha, kamu mencintainya, maksud kamu tu adalah orang-orang Islam. Baik, nasrun minallah, iaitu pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sudah dekat masanya, sudah dekat masanya, wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman di sini termasuk orang Islam. Makna Islam ialah orang beriman, mana termasuklah orang Islam. Dia gabung sekali makna. Sebab apa? Sebab kalimah iman disebut secara tidak disertakan dengan Islam tu. Sebut dia saja, sebut kalimah itu saja. Tadi kita tengok al-Islam, aslam tu termasuk iman juga maksud dia. Hak ni pun walaupun sebut wabasyiril mu'minin, termasuk juga wabasyiril muslimin, sama saja. Dari segi makna tu, itu kena faham lah. Kena faham jadi terlebih dahulu takut tak ingat, takut terlepas pandai dah. Bila kata beriman ni, apa maksud iman? Maksudnya kita percaya terhadap Allah dan semua yang berkaitan dengan Allah. Ataupun kalau dalam bahasa yang lebih ringkas, percaya kepada rukun iman itu. Itu makna iman. Termasuk at-tasdiq fil qalbi. Kalau asal dia ni. Kemudian sebut pada lidah. Iqrar pada lidah tu, hak tu masih lagi dalam kategori iman. Wal amal bil jawarih, hak tu Islam. Jadi hak kita bincang ni makna kalau dalam ayat itu ada kalimah Islam saja, termasuk dengan iman. Kalau ada sebut Islam saja, itu termasuk dengan iman. Kalau sebut iman saja, termasuk dengan Islam. Baik. Tetapi jika kedua-duanya disebut, yakni kalimah Islam pun disebut, kalimah iman pun disebut serentak dalam ayat itu, maka dia membawa maksud yang berbeza.
Iaitu Islam membawa maksud amalan zahir daripada lidah dan amalan yang melibatkan anggota-anggota zahir selain lidah. Manakala iman pula hanya melibatkan amal hati yang berkait dengan kepercayaan. Bukti perbezaan tersebut ialah firman Allah. Ini dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab berkata, kena tulis dari situ, Arab tu bukan makna orang Arab, orang kampung, orang kawasan pendalaman, Arab Badui tu Arab. Bukan orang Arab. Dia ni orang Arab juga. Tapi kalau dia duduk di kawasan pendalaman, kalau kita tengok dalam sejarah, kadang-kadang dia nak mari jumpa Nabi ni berminggu-minggu baru sampai. Jauhnya. Sebab tu dia mari jumpa Nabi nak jumpa sekali setahun pun payah. Kadang-kadang setengah duduk jauh lagu sampai beberapa minggu perjalanan tu. Ini dia panggil orang Arab Badui. Itu maksud Arab. Jadi orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Maka Allah pun suruh Nabi katakanlah wahai Muhammad, kata kepada siapa? Kepada Arab tu, kamu belum beriman. Jangan kata beriman lah, sebab kamu belum beriman. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah saja terlebih dahulu, kami telah Islam. Itu makna lain, itu makna tu. Allah tak benar mereka kata kami telah beriman. Tapi Allah suruh Nabi ajar kepada orang Arab tu, kamu kata dulu kami telah Islam. Kenapa? Sebab iman belum meresap masuk ke dalam hati kamu. Di sini maknanya Islam, iman dengan Islam tu mempunyai ta'rif yang berbeza. Sebab apa? Sebab dia disebut serentak dalam satu ayat. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ni ana percayalah mungkin setengah kita faham. Jadi ana rasa ramai yang tak faham tu ayat ni. Di sini ana petik satu tafsir sebab ana tengok dalam banyak-banyak tafsir tu, hak ni lebih terang maksud dia. Tafsir ni ana petik dalam tafsir As-Sa'di. Apa maksud dia? Ana terus terjemah sebab ini dia asal bahasa Arab dia. Untuk lebih ringkas ana terus terjemah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kata-kata orang Arab, orang Arab Badui, yang mana mereka telah masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana masuk Islam itu bukan dalam keadaan betul-betul memahami agama Islam. Dan mereka pun banyak belum lagi melaksanakan tanggungjawab sebagai orang Islam tu. Apa yang sepatutnya mereka buat, yang berupa tuntutan maya aku tidak belah mana lagi. Masuk beriman dah. Tetapi banyak lagi amalan-amalan yang mereka tak buat. Jadi dalam keadaan itu mereka mendakwa bahawa mereka itu telah beriman dengan keimanan yang sempurna, yang telah menyentuh semua perkara. Itulah mafhum kata-kata mereka. Jadi mereka masuk Islam ni banyak lagi semaya apa kita kata tak cukup, boleh jadi puasa pun. Sekadar masuk Islam baru tiba-tiba duk dakwa kita telah beriman kepada Allah secara terbuka, dia sebut gitu. Jadi untuk pendidikan Nabi, Allah suruh Nabi sebut, jangan kata lagi lah kami telah beriman, walaupun beriman je, tapi sebut dulu sebut dulu kami telah Islam. Apa tu? Sebab tuntutan iman tu banyak lagi tak buat. Baik, tak apalah. Dia sebut lagi di sini panjang juga ni, lebih kurang 8 baris ni. Ana terus terjemah. Jadi bila mereka kata begitu, maka Allah memerintahkan Nabi supaya bantah kata-kata mereka dengan berkata, kamu belum beriman sepenuhnya. Maksudnya jangan kamu dakwa kamu telah beriman dengan keimanan yang sempurna, kerana kamu belum sampai lagi maqam iman yang sebenar.
Jadi kenapa Allah suruh begitu? Kata Syekh Sa'di, kerana iman belum lagi betul-betul meresap masuk dalam hati mereka, hati pokok badui ni. Tu. Kerana mereka ini, ni penting ni. Kerana sebenarnya mereka beriman itu kerana takut kepada kerajaan Madinah, atau kerana mengharapkan dapat harta kerana mu'allaf nak suruh dapat. Mungkin Nabi beri bantuan kepada orang yang baru-baru masuk, Nabi bagi bantuan. Kerana nak harta, nak kesenangan. Jadi kalaulah sebab masuk Islam kerana itu tidak dikira iman yang sebenar lagi. Kerana itulah mereka belum lagi dapat merasai kemanisan iman, betul-betul belum meresap lagi keimanan dalam hati mereka. Dan Allah berkata selepas itu, walam yadkhulil iman fi qulubihim, mana iman belum meresap masuk dalam hati mereka. Iaitu maksud dia, pada masa mereka dakwa sebut secara terbuka, kami telah beriman, pada waktu itu, bukan selepas itu. Pada waktu itu sebenarnya hati mereka, yang keluar daripada mereka, kata-kata yang keluar daripada mulut mereka pada waktu itu adalah dalam keadaan mereka belum betul-betul memahami agama, dan banyak lagi tuntutan iman yang mereka tidak lakukan. Itu maksud keadaan pada waktu itu. Baik, selepas daripada itu, selepas mereka hidup lebih lama, dan Nabi pun hantar mubalik, hantar tenaga pengajar ke kampung mereka untuk mengajar. Sebab Nabi kena ingat ada, kalau kita perhatikan Nabi ni, bila masyarakat tu masuk Islam, dia tidak biarkan begitu saja. Dia akan hantar sahabat-sahabat duduk situ tinggal bertahun-tahun menjadi tenaga pengajar, sehingga diyakini masyarakat tu sudah faham, barulah sahabat tu akan berpindah ke tempat lain. Ada juga Nabi panggil masyarakat itu wakil dia untuk belajar Islam di Madinah. Kadang-kadang sekali datang tu 2 minggu, selepas tu datang pula selepas itu. Jadi Nabi bagi tahu tu maklumat-maklumat untuk amalan mereka. Baik. Kemudian fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil imanil haqiqi. Maka sesungguhnya ramai dari kalangan orang Arab Badui, Allah telah kurniakan kepada mereka keimanan yang sebenar, dan mereka sanggup jihad fi sabilillah. Selepas itu, makna berlaku perubahan kehidupan iman mereka itu, daripada iman semata-mata beriman kerana nak dapat harta dan sebagainya. Akhir sekali Allah kurniakan kepada mereka keimanan yang sebenar, sehingga mereka sanggup jihad fi sabilillah. Dan kerana itulah Allah mengatakan, wa in tuti'ullaha wa rasulah, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi dengan perbuatan baik yang kamu lakukan, sama ada baik itu baik yang kecil, baik yang besar, tak kiralah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya kalau segala yang kamu buat peringkat awal tu kesalahan-kesalahan, masuk Islam pun niat tidak ikhlas, banyak tawab, Allah akan ampunkan. Sebab apa? Sebab innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kamu buat selepas itu, dia akan menampung kekurangan yang kamu buat sebelum itu, dan kekurangan yang kamu buat tu Allah akan hapuskan. Jadi maknanya ayat ini yang Allah nafikan keimanan daripada A'rab ini bersifat sementara. Bila mereka, jadi hak kita nak di sini dalam perbincangan kita ni, cuma ana terpaksa sebut tu takut kau tak faham. Jadi hak kita nak bincang sebenarnya di sini, kalimah iman dengan Islam itu berbeza. Dalam konteks ayat ini. Sebab apa berbeza? Sebab kedua-dua kalimah itu disebut dalam satu ayat. Kalau disebut dalam satu ayat, Islam pun disebut dalam ayat itu, iman pun disebut, dia makna berbeza. Berbeza macam mana? Iman merujuk kepada kepercayaan, Islam merujuk kepada perbuatan-perbuatan zahir yang merupakan tuntutan keimanan. Kenapa kita salat? Iman menuntut kita salat. Kenapa kita puasa? Iman kita menuntut kita puasa. Kita, kalau orang Melayu kita kecek. Bila kita tengok orang beriman tu tak, orang Islam kita tu puasa orang hodok, kita tahu orang beriman berapa lah, orang Islam berapa. Maknanya ada juga unsur menafikan sempurna kalau tidak melaksanakan amalan-amalan yang menjadi tuntutan. Islam berapa? Ya, apa beriman lagi tu. Maknanya perbuatan zahir itu sebenarnya yang menentukan juga, mempunyai kaitan yang rapat sebagai mukammilat kepada iman, sebagai penyempurna kepada iman. Dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kita bincang tentang orang Arab itu. Okey, boleh faham Okey, kita pergi kepada poin yang ke-15.
Sesiapa yang mengingkari mana-mana rukun iman yang 6, maka dia akan menjadi kafir kerana mendustakan apa yang disampaikan oleh dia. Kena terima semua. Tolak sah pun tak boleh. Tolak sah pun tak boleh. Baik. Hak ni lah Ustaz Mak Maruk. Biasa dengar ke Ustaz Mak Maruk almarhum. Dia kata hak ni dalam iman ini dia tak pakai kaedah matematik. Kalau kaedah matematik 6 tolak 1 tinggal 5. Dalam kaedah akidah 6 tolak 1 jadi kosong. Tu kaedah mudah. Kita tolak saja kepercayaan yang sabit berdasarkan nas yang qat'i dan subut ad-dilalah, saya tolak jadi kafir semua. Itu kaedah akidah. Kalau matematik tak. Tolak 1 tinggal 5 ada lagi. Tapi dalam bab usul akidah tak boleh. Tolak saja rosak semua. Sebab tu kita ni hadirin, orang Islam ni kalau kita tak percaya pada Nabi Isa, kafir kita, na'uzubillah. Sebab apa? Sebab Nabi Isa tu memang jelas Rasul Allah. Sebab itulah dalam rukun iman percaya kepada para Nabi, para Rasul. Percaya semua. Sama ada ia disebut secara khusus dalam Quran dan hadis, ataupun beriman secara umum kepada Nabi dan Rasul yang tidak disebut. Itu maksud dia. Baik, yang ke-16 ni ditimbulkan persoalan kerana malaikat ni termasuk salah satu rukun iman. Al-imanu bil malaikah, percaya pada malaikat. Jadi adakah malaikat tu jisim? Jisim ni maknanya sesuatu yang seperti inilah, benda yang boleh disentuh dengan tangan, boleh kita nampak dengan mata kepala, yang berjasad. Apakah malaikat tu berjisim, atau dia hanya akal, atau suatu kekuatan? Jawapannya ialah malaikat itu adalah jisim. Jisim ni maknanya bukan dia satu tenaga. Sebab ada setengah-setengah faham salah, dia kata malaikat ni adalah tenaga baik, kuasa baik. Iblis, syaitan ni kuasa jahat. Maknanya bukan dalam bentuk kejadian berjisim. Dah salah, silap tu. Malaikat ni berjisim, cuma jisim dia tidak seperti kita. Dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah jadi manusia, boleh berubah jadi kita kata binatang. Tapi binatang jangan kita kiyah ke semua binatang, tidak. Kita kena, sebabnya malaikat ni kalau dalam hadis dia tidak berupa seperti semua binatang, tidak. Berupa seperti anjing ke tidak, itu boleh jadi jin. Kita tidak boleh kata, ni mengikut ulama. Jangan kita kata oleh kerana malaikat ni boleh berupa dalam, kita kata macam-macam lah. Dah. Dalam bentuk burung itu mungkin benda-benda, tapi kalau dalam bentuk anjing, biawak, tak boleh kata sebab tidak ada nas. Sebab malaikat ni termasuk kepercayaan kita tak boleh sebut, cuma dia boleh berubah. Kalau rupa dia hiasa seperti yang Nabi sebut, besar setahu mana besarnya. Kita bincang dia sebelum ni, Nabi pernah tengok dia, mana ketika kaki dia berada di bumi, kepala dia nampak di ufuk langit. Besar, Nabi kata sayap dia tu 600 sayap, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Dan pada waktu Nabi nampak tu dia terbang. Daripada ketika kaki dia berada di bumi, dia terbang. Nabi kata ketika dia kebah ke sayap dia 900 sayap tu, sehingga Nabi ketar takut. Sehingga dalam riwayat sebut bergerak gitu. Padahal Nabi berani, takut keadaan dia tu. Bunyi Nabi kata bila dia kebah sayap, bunyi seperti rantai yang ditarik di atas batu pejar. Lagu mana? Kalau kita tarik rata atas batu, bunyi macam mana? Bunyi menakutkan. Dan bila Nabi tengok tu, Nabi berlari balik ke rumah Khadijah, tu rumah dia lah, dalam keadaan sejuk. Aisyah kata sejuk tu Nabi kocok kepala bau. Dia kata dathiruni zammiluni zammilu, selimutlah aku. Siapa begitu sekali. Ni tujuan apa tu? Padahal jumpa Nabi dalam gua Hira tu rupa manusia kecil, sama sahih dengan Nabi. Itu makna rupa dia berupa. Dia berupa dalam bentuk dahiyah, berupa dalam bentuk beberapa orang sahabat Nabi, tapi rupa dia asal ada sayap. Tapi kita tak boleh kata dia ada paruh bila dia ada sayap, sebab dia bukan burung. Kita kata kalau ada sayap mesti jari 3. Betul tak? Sepupu tak boleh. Jangan kita kata mesti ada paruh. Tak mesti. Kita tak boleh kata gitu sebab Nabi tak sebut. Baik. Supaya macam burak pun gitu juga. Ana pernah tengok burak Melayu. Ni burak bukan burak Nabi naik, ini burak Melayu. Dia letak di dinding gambar kan, macam kuda ada sayap. Itu burak Melayu. Karut tu. Tak boleh pakai tu. Mana ada dalam nas sebut gitu. Burak-burak sini binatang. Tak tahu binatang lagu mana, pelik lah.
Burak-burak ni maknanya cepat seperti kilat. Sebab tu nama burak barkun tu, burak mana barkun, kilat, cepat. Bahkan dalam hadis sebut kalau dia naik bukit, kaki depan ni jadi lebih pendek. Jadi Nabi duduk stabil lah, tak tahulah dia punya suspension dia macam mana, pun tak pasti teknologi mana yang Allah guna. Bila dia turun bukit, kaki depan jadi panjang. Binatang apa lagu tu? Tu burak setengah kata binatang syurga macam-macam lah. Sekadar tu saja. Jadi kita nak buat macam kuda ada sayap, itu imajinasi yang silap. Salah tu, tak betul tu. Jangan pakai. Kalau ada hak gantung tu kena buang tu. Itu termasuk dalam khurafat itu. Tak betul tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi kalau ada orang kata jisim, malaikat bukan jisim, bahkan dia merupakan akal ataupun kekuatan, jawapan ialah malaikat itu adalah jisim. Sebagaimana Allah berfirman yang bermaksud Allah menjadikan malaikat sebagai utusan, malaikat yang mempunyai sayap. Maknanya jisim tu dalam bentuk benda yang boleh ditengok dengan mata kepala, dan boleh disentuh. Dan malaikat pernah sentuh Nabi pernah berbonceng dengan dia ketika Mi'raj, ketika Isra, dan dia pernah datang kepada Nabi. Dalam hadis ni, hadis kita bincang ni, siapa rapat lutut dia letak tangan dia atas pohon Nabi, kan hadis ni kita bincang ni. Cuba tengok ayat Quran ni, surah Fatir ayat pertama lagi. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptanya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jelas disebut ni, malaikat ni ada sayap. Dia gini, kalau dalam perbincangan khusus, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, buku khusus alam malaikat, dia buat mari hadis hak paling malaikat paling banyak sayap Jibril 600 sayap. Kemudian ni ada setengah malaikat Tuhan saya kecil, 2 je sayap, tapi tak sebut nama gabung dalam hadis. Ni 2 sayap, 3 tu ada 3 sebelah, ataupun 4 sebelah, ataupun 2 sebelah. Ni setengah tu saya sebelah, jadi 2. Kalau 4 mana 2 sebelah, mana kalau 3 makna 6. Gitu, macam-macam. Jadi yang paling besar ni malaikat yang bernama Jibril. Itu maksud dia. Begitu juga sabda Nabi yang bermaksud langit mengeluarkan bunyi, iaitu seperti binatang yang membawa barangan yang sangat berat. Kita akan mendengar bunyi daripada binatang tersebut disebabkan beban yang terlalu berat. Nabi bersabda lagi, langit berhak untuk mengeluarkan bunyi mana-mana tempat yang berkeluasan 4 jari, melainkan di dalamnya terdapat malaikat berdiri kerana Allah, atau rukuk atau sujud kerana Allah. Di alam a'la ni, alam malakut ni, di langit tu tempat tinggal malaikat. Makna di langit ni, Nabi sebut di sini, maknanya rapatnya malaikat. Kalau nak Allah 4 jari pun tak boleh, penuh malaikat. Sebab tu dah, kalau kita baca dalam riwayat, malaikatlah makhluk Tuhan yang paling ramai, hak hidup. Jin, syaitan, iblis tu, itu tak tahulah nombor berapa, tapi hak paling ramainya adalah malaikat. Sehingga langit yang begitu besar tu, nak Allah 4 jari pun tak boleh, penuh malaikat. Sebab kita ni ramai pun, kita kata berbilion manusia atas dunia pun, mana longgar dunia ni. Dah, ni penuh, nak tak 4 jari pun tak boleh, penuh dengan malaikat. Lagu mana tak tahulah dia hidup, keadaan dia. Nak ayat ramanya. Sesiapa yang menyatakan bahawa malaikat itu ruh, bukan jisim, maka itu adalah pendapat yang ditolak. Ada pula yang mengatakan bahawa malaikat adalah kiasan kepada orang panggil kuasa baik yang ada dalam diri manusia, manakala syaitan pula adalah kuasa jahat yang ada dalam diri manusia. Pendapat ini ditolak, tak betul tu. Ni puak-puak mana ni terima gini. Ni anda tengok golongan kalau sekarang ni dia macam apa ni dalam Islam ada juga hanya orang ajaran salah. Misalnya liberal ada yang kata begitu, sebahagian Mu'tazil ada yang kata begitu. Bahkan kalau kita baca buku tentang paham yang komunis,
Dia kata gitu juga. Dia kata malaikat ni tak ada. Dia semua simbolik kepada kuasa baik dan simbolik pada kuasa jahat tu iblis dan syaitan. Ada juga dia kata begitu. Baik, tak apalah. Yang ke-17, wajib beriman kepada semua rasul. Jika seseorang beriman kepada salah satu rasul dan mengkufuri yang lain, maka orang itu menjadi kafir. Begitu juga jika seseorang beriman kepada satu kitab dan menolak kitab yang lain, dia akan menjadi kafir. Yang ke-18, Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu dan berkuasa untuk menjadikannya kembali setelah dihancurkan. Hak ni panjang juga sebenarnya. Hak ni kita kena bincang minggu hadapan lah. Kita kena bincang minggu depan. Cuma anda nak ayat dulu. Kalau nak baca dulu pun molek juga. Poin yang ke-18 ni secara umum anda sebut dulu. Ayat-ayat yang dikemukakan ini adalah untuk menyabitkan bahawa Tuhan yang berhak disembah dan sepatutnya disembah adalah Tuhan yang ada keupayaan menciptakan. Ini anak kebicara minggu depan. Anak kebicara. Kalau kita perhatikan dalam Quran, dalil yang Allah SWT sebut, kenapa aku ni layak disembah, orang lain tak boleh kamu sembah. Kenapa aku ni berhak dengan ubudiyah, orang lain tak boleh kamu sembah? Sebab aku sahaja ada kuasa menciptakan. Jadi Allah bermodalkan kuasa mencipta untuk menyabitkan dia sahaja berhak disembah. Sehingga kalau anda tanyalah, cuba pokok kita disebut, adakah tak satu makhluk, tak kira makhluk mana, makhluk gaib ke makhluk tidak gaib, yang boleh menciptakan? Tak ada. Hak kita duk kata orang tu cipta telefon, dia bukan cipta telefon, dia olah bahan yang telah ada. Orang hak buat apa tu, Oliver Wright tu tak, kita duk ngaji kasih tu Abraham Bell hak buat telefon tak, tidak gitu. Oliver Wright tu kan, dak hak buat kapal terbang, dia bukan cipta kapal terbang. Dia hanya tapi orang panggil cipta hakikatnya. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat tu dalam bentuk kapal terbang tu sebenarnya dia gabungkan bahan-bahan yang Allah cipta. Maksud cipta yang kita bincang minggu depan, kita bincang panjang ni, hak ni maksud cipta ni kun fayakun. Allah kata jadi tanpa bahan. Tapi seseorang yang dikatakan mahir dalam ilmu memasak, ni biasa nak buat contoh mudah, buat donat. Kita kata donat ni kayak simple ke tak? Tapi kena ada bahan, kena ada gandum, kena ada yeast dia, kena ada dia kita apa kena ada gula. Tak ada ni mahir tahu mana tak boleh buat. Jadi maknanya dia bukan cipta donat, dia adun bahan tu siapa buat? Siapa cipta bahan itu? Allah. Itu kalau kita nak bicara menciptakan, bukan semata-mata buat, bukan semata-mata olah bahan yang telah ada. Tapi Allah ni bila dia nak cipta manusia, dia tak perlu pada bahan. Dia kata kun fayakun, jadi maka jadi. Itu maksudnya. Ada ke tidak makhluk lain itu? Dan inilah modal yang Nabi guna untuk berdebat dengan kafir Quraisy. Baik, kamu sembah berhala kamu tu dalam bentuk batu kejar tu, apa yang dia ciptakan? Malu kafir Quraisy. Sebab apa? Sebab berhala tu dia tolong buat. Berhala tu dia tebuk putih mata, berhala pun dia tebuk situ. Jadi perkara-perkara gitu logik. Tapi aku menciptakan. Tu kita bincang, itulah ayat tu kita bincang nanti minggu hadapan lah, poin yang ke-18. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.